Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel. Kita kembali lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Sihat ke tidaknya? Yang mana baru lagi jumpa ni, tekanlah button subscribe tu. Rindu nak tengok Kak Ram, tekannya tidak. Dan sebelum tengok tu, cubalah tekan button like tu. Kesian Zaf ni, Kak Ram tengok like dia asyik sikit je, view beribu-ribu kau, like beratus je. Cubalah tekan, benda tu free je pun. Okey, pada malam ni apa yang Kak Ram nak kongsi? Kami rindulah Kak Ram. Ingat Kak Ram tak rindu ke? Rindu juga geng puaka. Tapi kita ni ada kerja lah, jual tudung lah kan. Nak buat bisnes orang cakap, tapi jual-jual tudung ni pun tiba-tiba ada pula orang kena rasuk kau. Tengah jual-jual tudung tiba-tiba termasuk, alamak, terbantu pula Ustaz Mustaqim tu kan. Ada orang kena rasuk macam tu. Dah Kak Ram juga yang jadi hero dia. Okeylah, sebelum Kak Ram merepek lagi panjang, malam ni kisah yang Kak Ram nak kongsi dengan korang berlaku kepada Angah. Angah ni dia very funny guy kau. Dia memang suka buat lawak, ceria daripada zaman sekolah, universiti sampai ke bekerja. Keluarga dia pun tahu, tak pernah tengok Angah ni sedih ke, berduka ke. Tetapi bagi diri Kak Ram sendiri, orang yang paling ceria, orang yang paling gembira tu, itulah yang banyak memendam rasa kekecewaan, putus cinta. Samalah macam Kak Ram ni. Nampak je mulut kau laju macam ni, tetapi setiap malam Kak Ram menangis kan. Rindu bekas suami dah apa semua. Tak naklah cerita personal pula dah. So tak nak dengan masa, sebelum Kak Ram merepek lagi panjang, dah 2 jam intro pun tak settle-settle kau. Kita teruskan dalam malam puaka bersama Kak Ram. Yang mana tak suka tu, skip je terus. Tak payahlah nak komen. Aku menyampah lah tu makcik ni. Tak payah tengok, tak ada siapa paksa pun. Geram pula kita. Jom, Kak Ram pun sweet-sweet lah dengan korang semua malam ni. Acik. Selamat Tahun Baru! Happy New Year 2023! Kak Ram lupa kau nak wish time intro tadi. So selamat Tahun Baru lah geng puaka semua. Apa azam korang? Ada yang nak kurus, ada yang nak buat bisnes lah, ada yang baru nak cari kerja. Tahun lepas tak ada kerja, tahun ni baru nak cari kerja apa semua. Tetapi apa pula masalah korang, Kak Ram harap sangat korang dimurahkan rezeki dan perjalanan korang pada tahun ni lancar je kan. Macam kereta Civic yang bawa kat highway laju je. Kadang-kadang geram betul lah. Kereta mahal tapi signal tak ada engkau. Masuk menjelit-menjelit macam tu je. Kak Ram dah berapa kali dah kena. Okey, tak nak merepek panjang dah. Malam ni yang Kak Ram nak berkongsi dengan korang, kalau kita bercakap pasal kehidupan ni dia macam kapal di lautan. Kadang-kadang tu bila ombak dia tak berapa nak tinggi, engkau bawa kapal tu okey je lah. Tetapi tengah bawa okey-okey tu, tiba-tiba lalu pula kat Bermuda Triangle, kena sedut kau. Terus kelemasan macam tu kan. Itulah yang dialami oleh Angah. Angah ni sejak zaman sekolah, dia very funny guy. Yang mana tak faham funny guy tu apa, dia orang yang kelakar lah, suka ceria, suka buat lawak bersama kawan-kawan, suka bergurau senda, nakal apa semua kan. So zaman sekolah tu, kawan-kawan sekolah termasuk cikgu dah pernah tahu dah, Angah ni hidup dia tak pernah sedih, tak pernah tengok Angah ni stres. Kalau nak exam tu gagal pun dia happy, berjaya pun dia happy. Jadi Angah ni disebabkan perwatakan dia macam tu, ahli keluarga si Angah ni pun dah tahu dah yang abang dia ni memang seorang yang tak betul. 24 jam tergelak je. Orang cakap tak kering gusi lah kalau lepak dengan Angah ni. Dan disebabkan perwatakan Angah macam tu lah, keluarga dia tak pernah menyangka selepas Angah ni dah habis belajar, dah bekerja apa semua, dia masih lagi funny guy kan. Buat lawak lah kat office, tak pernah ambil serius orang cakap. Tiba-tiba adalah satu hari ni Angah ni balik bawa seorang gadis. Gadis tiba-tiba kan. Sejak zaman sekolah tak ada bercinta, dah bekerja tu bawa gadis. Manalah mak bapak si Angah ni tak terkejut tengok Angah ni. Biar betul Angah bawa menantu. Mak dia dah happy dah. Lalu bapak dia pun tanyalah si Angah ni. Angah, siapa ni Angah? Cik, tak kenal ke apa dekat ayah? Lalu Angah pun cakap lah, ayah, ni kekasih hati Angah. Angah kenal dia dekat Tinder. Dekat Tinder pun jadilah kan. Dah Angah kenal dia dekat Tinder. Tiba-tiba perempuan ni dah berjaya menambat hati Angah. Lalu bapak dia pun cakap, ayah tak sangka anak ayah ni dalam kelakar-kelakar ada juga orang suka kau. Kalau nak tengok muka tu memang tak boleh pergi dah. Muka kau ni memang stok orang benci je tengok. Ayah
pun kadang-kadang benci tengok muka kau ni. Tapi ada juga yang terpikat. Siapa nama dia? Lalu Angah pun perkenalkan nama kekasih hati dia yang dia bawa balik ni bernama Rozana. Rozana. Siap ada lagu. Kak Ram nyanyi sikit. Rozana, kau gadis idamanku, buah hati jadi satu bila cinta bertemu. Siap ada lagu. Angah ni nyanyi kan untuk Rozana ni. Dan lepas dah berkenalan semua dengan satu keluarga si Angah ni, tiba-tiba Rozana dengan Angah ni pun menceritakanlah hajat dia orang. Dia orang cakap tak nak bercinta lama-lama. Bagus tau Angah ni. Dia nak terus melangsungkan perkahwinan. Dan selepas keluarga si Angah ni dah berkenan dengan Rozana ni pun perwatakan lemah lembut, very sopan, tudung labuh kan. Sopan je, cakap dekat mak bapak si Angah ni pun cover-cover mulut, malu je kan. Kalau Kak Ram tak adanya, rumah ni tak ada air ke aku datang? Kak Ram macam tu je kan. Sebab itulah tak ada siapa nak. Tapi Rozana ni baik je. Mak dia tengah bancuh air dekat dapur, dia pergi tolong, siap goreng kan ni, goreng pisang kan. Dah macam rumah sendiri pula si Rozana ni pun lah. Dia goreng pisang, kasih keluarga Angah ni makan. Manalah keluarga Angah ni tak suka. Dan dah lama berkenalan, tak lama pun, salah Kak Ram cakap, dalam 2-3 bulan je berkenalan, Angah dan Rozana ni pun mendirikan rumah tangga. Jadi bila mendirikan rumah tangga tu, awal-awal tu Angah ni bukanlah orang senang. Keluarga pun bukan pada keluarga senang. Angah ni pun kerja biasa-biasa je. So masa nak kumpul duit tu, nak beli rumah baru, orang cakap rumah idaman lah, tak nak lah asyik tinggal dekat rumah mak bapak je kan. So sementara Angah dengan isteri dia Rozana nak kumpul duit tu, terpaksalah menetap bersama keluarga si Angah ni, bersama mak bapak si Angah ni. Dan dekat rumah tu lah bibit-bibit percintaan ataupun kegembiraan sepasang suami isteri Angah dan Rozana ni dah mula terjalin dah. Diceritakan oleh adik dia yang bernama Ana. Ana ni cakap hubungan si Angah dengan Rozana ni memang bagai pinang di belah dua. Dia tak pernah menyangka yang kakak ipar dia Rozana ni rupa-rupanya kelakar sama macam Angah juga. Patutlah pun terpikat, dua-dua gila rupanya. Si Rozana ni pun kalau depan mak bapak tu sopan lah, tetapi kalau berdua dalam bilik dengan Angah pun dia bermanja-manja. Angah ni pun tak kering gusi. Rozana ni kadang-kadang buat lawak lah. Kadang-kadang masa nak tidur tu pun Angah ni asyik tergelak je sebab Kak Rozana ni suka melawak dengan dia. Ada masanya Kak Rozana kasih teka-teki lah. Cuba ya teka, kenapa Superman baju dia ketat? Lalu Angah pun cakap, sebab apa? Sebab Superman saiz S. Angah pun gelak. Lawak lah sayang. So kehidupan Angah dan Rozana ni cukup ceria, tetapi dalam keceriaan tu macam Kak Ram cakap tadi lah, kehidupan kita ni macam bawa kapal kat lautan tu. Dan masa inilah ombak tiba-tiba datang dan kehidupan antara Angah dan isteri dia Rozana ni bakal bergelora. Sepanjang Angah dengan si Rozana ni kahwin, segalanya nampak indah, segalanya nampak ceria je. Angah ni ceria, Rozana ni pun ceria. Tetapi dalam keceriaan tu, macam Kak Ram cakap tadi lah, ombak tak tahu datang daripada mana, tiba-tiba Jaws serang kan. Tiba-tiba gigit kapal kau, dah karam macam tu. Sebab dikatakan sepanjang diorang ni mendirikan rumah tangga, Rozana dan juga Angah ni tak dikurniakan cahaya mata, tak ada anak. Tetapi bagi Angah ni, keluarga si Angah ni pernah lah tanya si Angah ni, Angah, okey tak? Are you okay? Tak stres ke kan? Mak bapak pun nak speaking kau. Duduk kampung tapi nak speaking kan? Okey ke Angah? Angah ni pun cakap lah, ini semua rezeki daripada Allah. Kita ni mampu usaha je kan mak. Dah tak ada rezeki nak buat macam mana? Dah siang malam dah berusaha. Siang malam kau berusaha kan nak dapat anak punya pasal atas katil tu tak dapat ke anak. Tetapi Angah ni redha sebab ini semua rezeki daripada Allah kan. Ada, tak ada, Angah ni anggap maybe lah Allah je tahu yang maybe diorang tak bersedia lagi untuk dapat anak apa semua. Tetapi berlainan pula dengan Rozana ni. Rozana ni dia ada depression, dia stres lah. Seorang mak, dia tak sabar nak menimang cahaya mata kan. Tiba-tiba tak dapat anak, dah berusaha banyak kali dah, sampai kan dah pergi cek ke hospital berapa kali dah. Mana lah tahu laki dia tak berfungsi ke benda tu ke apa kan. Tetapi okey je, doktor cakap semuanya okey, semuanya subur. Subur. Alah, ayat pun terbelit-belit. Tudung ni. Geramlah kita. So, jap kan sambung.
Kak Ram tak boleh. Tudung macam ni susah sikit lah. Sekejap kan sambung. Jadi bila doktor dah cakap semuanya okey kan, Rozana subuh, Angah ni pun subuh. So diorang dah tak tahu dah kenapa. Mungkin betul lah cakap si Angah tu tak ada rezeki, tetapi disebab Rozana ni dia mengalami kemurungan, kadang-kadang tu tak nak makan. Angah ni buat lawak pun tak nak juga, asyik berkurung je diri dalam bilik tu kan. Dah tak ceria macam dulu dah. Dulunya perwatakan Rozana ni sama macam Angah, ceria, selalu menghiburkan keluarga si Angah ni, sopan santun, baik. Tetapi sekarang ni makan tak nak, mandi tak nak. Kadang-kadang tu emosi dia ni dah tak betul dah. Dah macam orang datang bulan dah. Ada masanya bila Angah ni nak suap dia makan, dia marahnya si Angah ni. Dia cakap, you tak faham ke perasaan I? I ni tengah sedih tau. You ni pun usahalah kuat sikit. Cubalah berusaha. I nak cahaya mata. Tetapi Angah ni cakap, sayangku Rozana, nak buat macam mana? You kena reda. Kehidupan kita ni selain berusaha, kita kena tawakal dan reda. InsyaAllah Allah akan kasih yang terbaik untuk kita. Tetapi dah dipujuk oleh Angah. Bukan Angah je pujuk si Rozana ni. Adik Angah, si Ana ni pujuk. Mak bapak dia pun pujuk kan. Tetapi tak berjaya juga. Sebab kan dah tengok Rozana ni kemurungan macam tu, hantar lagi sekali pergi hospital. Nak check lah, manalah tahu kan sebenarnya ada penyakit ke apa. Dan malang sekali, satu perkabaran sedih telah diterima oleh keluarga si Angah. Especially si Angah ni, dia dapat satu cerita yang sedih yang kemungkinan besar perkahwinan di antara Angah dan Rozana ni tidak akan mendapat cahaya mata. Sebab apa macam tu? Sebab doktor cakap, saya ni minta maaf lah, saya terpaksa bagi tahu yang isteri encik ni rupa-rupanya setelah kami dah buat MRI apa semua, dia disahkan mengalami kanser rahim. Allahu Akbar. Menitik air mata si Angah waktu dengar doktor cakap macam tu. Si Rozana ni dah tergamam dah. Dia dah tak tahu nak berkata apa dah. Jadi selepas perkabaran sedih tu diketahui oleh keluarga si Angah ni, mak bapak si Angah ni pun buatlah bacaan doa selamat, buatlah bacaan Yasin apa semua. Semoga segalanya dipermudahkan. Dan sepanjang Rozana ni sakit, inilah dia. Dalam lawak-lawak pun si Angah ni, dia kekalkan juga perwatakan dia tu. Dia tak nak tunjuk diri dia lemah dekat depan isteri dia. Dia kuat. Dia kadang-kadang tu buat lawak dekat Rozana ni, cuba untuk menghiburkan isteri dia. Walaupun dia tahu nasib isteri dia, masa yang dia ada bersama isteri dia dah tak lama. Dan selang lepas 6 bulan, Allahu Akbar, lagi satu cerita sedih kau. Dikatakan Rozana ni pun menghembuskan nafas yang terakhir, meninggal dunia disebabkan kanser tu dah merebak dah ke otak, ke seluruh badan lah. Kak Ram boleh cakap kan. Alah, sedihnya lah. Angah ni yang dulunya ceria, sekarang disebabkan kehilangan isteri ataupun kekasih hati yang dia teramat sayang, Rozana ni telah membuatkan Angah ni daripada seorang yang kelakar, very funny guy, kepada seorang yang diam je, bersedih 24 jam. Dah tak ada dah hilaian gelak ketawa yang didengari oleh keluarga si Angah ni. Dan adik dia si Ana ni pun turut berasa sedih dengan perubahan abang dia. Angah ni asyik kurung diri dah macam Rozana dulu dah, asyik kurung diri. Kadang-kadang tu berhari-hari tak nak makan. Masakan kegemaran dia, masak lemak cili api pun, kalau mak si Angah ni masak, Angah ni pandang je. Selera dia dah terputus dah disebabkan kekasih hati dia, Intan Payung, pengarang jantung dia, telah tak ada, telah meninggalkan dunia ini dan berjumpa dengan kekasih abadi. Sedihnya lah nasib si Angah ni. Selepas setahun Angah kehilangan Rozana ni, perubahan sikap si Angah ni amat ketara. Suka kurung diri dan dikatakan cerita lah, nak dijadikan cerita. Dikatakan cerita pula, nak dijadikan cerita. Adalah satu malam ni, ni dah mula suspend dah ni. Kak Ram pun dah takut dah ni. Adalah satu malam ni, sewaktu mak bapak si Angah ni tengah tidur, Ana ni tidur berasingan lah kan. Dia pun dah 15 tahun dah besar dah kan. Dia tengah tidur tu, tiba-tiba
bapak si Angah ni nak terkucil, nak terkencing lah orang cakap. So bapak dia pun pergilah tandas kat dalam bilik tu. So tengah buang air tu, tiba-tiba bapak si Angah ni boleh dengar tau, daripada dalam rumah tu bunyi seakan-akan ketukan tau. Tang, 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 tang. Kuat bunyi dia. Lalu air kencing si bapak ni pun dah melilau-lilau dah kan. Dah terkena dah kat semua tempat. Agaknya terkejut dengar kuat betul bunyi hentakan tu kan. Lalu selepas dia buang air kecil tu, bapak dia pun keluar lah nak carilah. Bunyi mana tu kan. Bila bapak dia tengok keadaan rumah tu kan, dah gelap ruang tamu tu, bapak dia dapat tangkap bunyi hentakan tu ataupun bunyi yang orang ketuk-ketuk tu datangnya daripada arah dapur. Dan disebabkan kawasan perkampungan diorang tu selalu ada kes pecah rumah, bapak si Angah ni ingat ini mesti perompak ni nak masuk rumah ni. Bapak dia pun dah standby dah, ambil parang yang selalu pergi menebas kan. Slow jalan ke arah dapur. Jalan kan. Lepas tu bapak dia dengar lagi kuat tau bunyi tu. Tang, tang, tang. Sebaik saja dah sampai dia dapur tu, bapak dia on lampu je, terus bapak dia terkejut. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia tengok dekat kawasan dapur tu rupanya ada meja makan. Dan dekat meja makan tu, bapak si Angah ni nampak Angah tengah duduk dekat meja tu sambil tangan dia memegang pisau potong sayur yang ada kat dapur tu. Dan Angah ni duk tikam-tikam meja tu tau. Menggunakan pisau dapur tu dah lah tajam. Lalu disebabkan itulah bapak dia terus kejutkan maknya, kejutkan si Ana ni, anak dia lagi seorang ni, nak kawal abang dia ni. Kemungkinan Angah ni dia stres sangat. Duduk dalam gelap, tak boleh terima lagi, dah setahun pun masih tak boleh terima yang Rozana ni dah pergi tinggalkan dia. Dia tikam-tikamnya meja tu. Habis rosak meja tu. Dah lah meja tu tak habis bayar lagi. Geram je kan. Mak si Angah ni pun, alah bang, kenapalah anak kita pergi tikam meja tu? Saya tak habis bayar lagi. Saya baru ingat nak pulang kan dekat Ruang Gayah tu. Alah, dah rosak dah meja ni kan. Disebabkan perbuatan Angah ni. Dan bukan itu sahaja. Setiap malam disebabkan bilik Angah ni bersebelahan je dengan bilik adik dia si Ana ni. Ana ni boleh juga dengar. Walaupun si Angah ni dah tak ada isteri, dia masih boleh dengar setiap malam Angah ni akan tergelak-gelak seorang. Lepas tu dengar Angah ni seolah-olah macam tengah berborak tau. Tetapi Ana ni pelik lah. Berborak dengan siapa ni kan? Mana ada isteri dah? Kak Rozana dah tak ada. Lalu Ana ni pun adalah satu malam, sebabkan dia tengok abang dia dalam bilik seorang-seorang asyik tergelak, kadang-kadang buat lawak kan. Ana ni fikir tak logik lah, takkan abang aku buat lawak seorang diri kan. Ana ni pun perlahan-lahan lah mengendap tengok dekat dalam bilik abang dia tau. Dan alangkah terkejutnya si Ana ni apabila tengok Angah ni tengah duduk dekat hujung katil. Lepas tu seakan-akan tengah berborak dengan seseorang, tengah buat lawak lah. Kadang-kadang tu seolah-olah Angah ni tengah berborak dengan bekas isteri dia, si Rozana ni. Kadang-kadang Angah tu cakap, sayang, kelakar lah sayang. Angah ni gelak. Kadang-kadang tu Angah tu jawab pula teka-teki lah, padahal tak ada siapa kasih pun. Dan disebabkan Ana ni mengendap terlalu lama, kantoi pula si Angah ni perasan yang adik dia tengah mengendap. Terus daripada Angah ni ceria-ceria tu, marah adik dia si Ana ni. Engkau mengendap apa ni? Aku nak bergurau dengan isteri aku lah. Engkau ni tak boleh ke tengok aku senang Asyik nak menyebuk je hal aku. Lalu Ana pun cepat-cepat balik masuk dalam bilik dia. Dan disebabkan perwatakan Angah tu dah daripada depression tu dah menjadi tak betul, cakap sorang-sorang yang lagi teruk apabila mak si Angah ni dah mengalami mimpi. Mimpi apa? Mak dia mimpi arwah isteri si Angah, Rozana ni, datang dalam mimpi dia. Dah lah datang tu macam cerita Harum Sunnah Malam tu. Datang kan, muka hodoh macam tu, tiba-tiba cakap kat mak si Angah ni, pulangkan. 3-4 kali mak dia mimpi yang sama. Mana mak dia tak jam, mak dia pun tanyalah bapak si Angah ni, bang, saya mimpi bang, arwah Rozana datang, dia suruh saya pulangkan. Lalu bapak dia pun cakap lah, awak ada ambil apa-apa ke barang milik hak arwah? Lalu mak dia pun cakap, mana ada bang, saya tak faham bang, saya pun depres dah ni, saya pun dah pening dah kan kepala.
Dan setelah berbincang-berbincang, dah teruk sangat gangguan kat rumah tu, bapak dia pun ikhtiar untuk jemput seorang ustaz. Kebetulan kat kampung tu, tiba-tiba lah kebetulan kan. Asyik banyak je kebetulan. Kebetulan adalah ustaz daripada luar datang nak kasih ceramah. Geram pula Kak Ram. Ustaz ni tak lain tak bukan lah. Itulah nama dia tu lah. Geram betul lah. Datanglah ke rumah si Angah ni nak tengok lah kononnya ada masalah ke tak kan. Dan korang nak tahu apa yang ustaz tu cakap. Korang dengar sendirilah. Kak Ram pun menyampah lah. Setiap kali ada Kak Ram ada je ustaz ni. Gila glamour betul lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak geng puaka sekalian. Lagi sekali tak habis-habis ustaz kebetulan. Dekat mana ustaz ada? Dekat situlah ada gangguan lah, ada orang histeria lah. Kadang-kadang ustaz tak tahulah disebabkan ustaz ke kejadian ni berlaku. Wallahu alam. Tetapi nak dijadikan cerita, lepas keluarga si Angah ni panggil ustaz untuk tengok keadaan si Angah ni, dikatakan Angah ni seakan-akan dah tak betul setelah kehilangan isteri dia. Lalu ustaz pun, Ustaz Mustaqim, pada mana yang tak kenal lagi, Ustaz Mustaqim pun pergilah ke rumah si Angah ni. Assalamualaikum. Lalu disambut oleh kedua ibu bapa si Angah ni. Waalaikumsalam. Ustaz, akhirnya ustaz. Saya selalu tengok ustaz dekat TV kan. Dengar cerita ustaz dah famous sekarang. Tetapi ustaz biasalah, iman di dada ni kuat. Ustaz pun merendah diri dah. Na'udzubillah. Tak ada lah, saya ni biasa-biasa je. Ini dengar ceritanya, anak encik tiba-tiba baku pula. Anak encik ni namanya Angah ya, terkena gangguan. Lalu bapak si Angah ni pun cakap lah, Ustaz, saya dengan isteri saya dah pening dah. Setelah anak saya ni kehilangan isteri dia, dia dah jadi tak betul dah Ustaz. Awal-awal tu saya ingatkan dia depresi, tetapi sekarang ni dah menjadi-jadi Ustaz. Dia cakap sorang-sorang. Ada masa tu seakan-akan dia boleh nampak bekas isteri dia, arwah isteri dia ada dalam rumah tu, tersenyum sorang-sorang apa semua. Dan nak lagi menyeramkan Ustaz, diselit pula oleh mak si Angah ni pula. Ustaz, saya nak bagi tahu ni, saya mengalami mimpi arwah si Rozana tu, isteri kepada Angah ni, muncul dalam mimpi saya. Lalu Ustaz Mustaqim pun tanyalah, mimpi macam mana tu? So mak dia pun ceritalah, Rozana ni cakap pulangkan balik barang dia kan. Pada masa ni ustaz dah tahu dah, ini kes biasa. Ini kes saya dah tahu dah. Sebab apa? Sekarang ni saya nak kena berjumpa Angah dulu. Saya nak kena bercakap dengan dia. Dan waktu mak bapak si Angah ni panggil Angah, Angah ni dengan tak mandi, rambut serabai apa semua kan, bau busuk apa semua, duduk depan ustaz ni. Lalu Ustaz Mustaqim pun bacalah beberapa ayat ruqyah kan. Ustaz pun mulalah kan nak meruqyah si Angah ni, nak tengok betul ke ada gangguan ke kan. Angah ni terbawa-bawa kena badi mayat ke apa. Ustaz pun bacalah ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siapa yang masuk dalam badan anak muda Angah ni? Sila muncul Ustaz. Tiba-tiba Angah ni daripada muka sedih macam tu, tiba-tiba saja dah ada sesuatu yang masuk dalam badan si Angah ni. Lalu benda ataupun jin yang masuk dalam badan si Angah ni pun cakap dekat ustaz. Hei ustaz, asyik-asyik muka engkau. Asyik-asyik muka engkau. Apa hal engkau tak boleh biarkan bangsa jin hidup dengan aman? Asyik-asyik engkau je yang muncul. Engkau tak puas hati ke? Lalu Ustaz Mustaqim pun lepas jin tu dah cakap macam tu, ustaz pun cakap lah, Allahu Akbar, sesungguhnya bangsa jin tak boleh mengganggu kaum Nabi Adam ni. Hang ni patutnya keluar daripada badan dia. Apa hal yang hang pergi masuk pula dalam badan dia ni? Hang ni siapa sebenarnya? Lalu jin ni pun boleh menggelakkan ustaz. Dia boleh gelakkan ustaz. Sama kat dalam perwatakan si Angah ni kan. Very funny guy orang cakap. Hei ustaz,
Budak ni milik aku. Aku nak hak aku balik. Dia dah ambil hak aku. Engkau tak boleh senang-senang halau aku. Engkau tak boleh salahkan aku. Apa yang terjadi kepada budak ni disebabkan perangai dia sendiri. Lalu Ustaz pun lepas dah tengok jin tu kurang hajar macam tu, Ustaz Mustaqim terpaksa bertegas lah. Dengan bangsa jin ni, ada masa kita berlembut, ada masa kita kena tegas. Bila dah duk gelak-gelak macam ni, jin ni ingat dia dah kuat dah. Lalu Ustaz pun tak kasih can lah. Ustaz ambil lah bilah rotan. Ustaz memang bawa rotan ke mana-mana kan. Ustaz libas si Angah ni. Bukan libas Angah dah, nak libas jin dalam badan si Angah ni. Keluar sekarang. Hang jangan nak gelak-gelakkan aku Sekarang ni apa pun jadi, hang kena keluar dulu. Tak boleh. Hang dah seksa budak ni. Cukuplah dia dah kehilangan isteri dia. Nanti aku tanya dia barang apa yang dia ambil. Sekarang ni hang keluar. Kalau tak aku seksa hang dengan lebih teruk ni. Aku dah geram ni. Lu boleh keluar tak? Ustaz pun dah jadi gangster dah tiba-tiba kan. Lalu jin ni selepas Ustaz dah libas banyak kali, agaknya dia ada sakit. Lalu jin ni pun give up agaknya. Jin ni pun keluar lah. Tapi sebelum keluar, jin ni sempat lagi pesan kat Ustaz. Ustaz, tolonglah saya Ustaz. Suruh dia pulangkan balik hak saya. Saya tak aman Ustaz. Selagi dia ada barang saya tak boleh hidup dengan aman. Tolonglah Ustaz. Bila dah dengar jin ni merayu macam tu, dan setelah Ustaz Mustaqim berjaya bawa jin ni keluar daripada badan si Angah ni, Ustaz pun tanyalah keluarga si Angah ni. Pada masa ni Angah dah pensan dah, agaknya penat lepas kena rasuk kan. Ustaz tanya kedua ibu bapa si Angah ni, sekarang ni macam ni, anak puan ni dah okey, alhamdulillah lah, jin tu rupanya dah keluar dah daripada badan si Angah ni. Cumanya sekarang ni ada barang yang kemungkinan besar barang milik arwah isteri dia. Ada tak barang-barang yang dia simpan milik arwah? Lalu mak bapak si Angah ni pun duk fikirlah barang setahu saya tak ada Ustaz. Paling kurang pun dulu Angah ada lah kasih bekas isteri dia ni anak patung arnab. Tapi masa dia bercinta lah ada lagi. Takkan benda tu kena buang. Lalu Ustaz Mustaqim pun cakap, bukan. Benda yang diberikan oleh suami dia, si Angah ni, kepada isteri dia, benda tu tak ada apa. Cumanya Ustaz rasa ada benda milik arwah yang betul-betul milik arwah. Arwah tak disempurnakan dengan betul. Yang kemungkinan Angah ni ada simpan lagi. Tolonglah pulangkan balik. Kalau tidak, gangguan ni akan datang balik. Dan setelah Ustaz Mustaqim dah penat panjang berjela ceramah apa semua, bayaran pun tak dapat, Ustaz pun berlalu pergilah. Cumanya Ustaz sempat pesan dekat keluarga si Angah ni, sebaik saja jumpa barang tu, cepat-cepatlah pergi masjid dan suruh pihak masjid uruskan dengan sempurna, uruskan dengan betul. Lalu bila Ustaz Mustaqim balik pun, keluarga si Angah ni pun duk sibuklah mencari ada tak barang yang Angah ni ambil kan. Dan alhamdulillah Allah nak tunjuklah kepada adik si Angah, Ana ni yang jumpa barang tu. Dan kalau korang nak tahu apa barang yang sebenar-benarnya yang buatkan jin tu mengganggu si Angah ni, korang semua bakal terkejut dan korang semua akan cakap sama macam Ustaz cakap. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selang 2-3 hari lepas Ustaz Mustaqim tu dah balik daripada rumah si Angah ni, keluarga si Angah ni pun duk mencarilah barang milik arwah. Manalah tahu Angah ni ada rembat secara senyap-senyap ke kan. Dan cari punya cari, akhirnya selepas 3 hari mencari di setiap sudut rumah, kebetulan Angah ni masa ni dia tengah duduk kat dapur tau. Dia duduk termenung je, menangis kan. Makan tak nak, mandi tak nak. Lalu adik Angah, si Ana ni pun masuk ke dalam bilik Angah ni secara senyap-senyap tau. Sebab setiap kali diorang nak masuk, Angah ni asyik marah je. Tak berani nak kasih lah kan. Tak nak kasih lah kononnya keluarga si Angah ni masuk kan. Tapi disebabkan Angah ni tak ada dalam bilik, adik dia masuk senyap-senyap. Dan masa inilah adik dia tengah cari-cari tu kan, tiba-tiba adik dia ternampak tau, ada patung arnab yang Angah ni hadiahkan kepada bekas isteri dia, si arwah Rozana ni tau. So pada awalnya waktu Ana tengok patung ni,
patung ni nampak biasa je. Tetapi makin lama si Ana ni tengok, tiba-tiba Ana ni dapat nampak sesuatu yang pelik kat patung Arnab ni tau. Sebab apa tau? Sebab dekat salah satu tangan dekat patung Arnab ni, tiba-tiba ada satu jari. Jari yang dah mereput, jari yang dah hitam warna dia. Dan sebaik saja Ana ni tengok secara dekat-dekat, terus Ana ni mengucap panjang, Allahu Akbar, Na'udzubillah. Apa yang abang aku dah buat ni? Korang nak tahu tak jari tu jari siapa? Maybe korang dah tahu dah pun. Alah, buat-buat tak tahu pula. Jari milik arwah isteri si Angah ni, milik Rozana. Jari manis tu terlekat dekat patung Arnab tu. Nak dijadikan cerita, rupa-rupanya masa arwah Rozana ni nak dikebumikan, Angah ni kurang hajar betul. Dia sempat ambil pisau, dia potongnya jari manis bekas isteri dia ni. Lalu dia simpan jari itu untuk buat kenang-kenangan. Orang cakap souvenir lah kononnya. Bodoh betul lah. Nak buat souvenir apanya? Tak pasal arwah tu kesakitan. Mana boleh macam tu. Sebaik kita sayang isteri kita macam mana pun, bila orang tu dah pergi, biarlah pergi dengan sempurna. Angah ni potong-potong jari pula kan. Geram pula. Kak Ram ni kalau geram macam ni, Kak Ram potong Angah punya tu. Dah tak tahu dah nak tinggal apa kan. Geram kita. Okey, so nak sambung cerita balik. Lepas dah macam tu, bila Ana ni dah jumpa, cepat-cepat Ana ni bagi tahu mak bapak dia. Dan mak bapak si Angah ni pun terkejut bila tengok, ya Allah, jari bekas arwah masih ada cincin, dah berhitam dah warna hitam dah pun. Jari manis tu dah terputus daripada badan. Patutlah mak selalu mimpi arwah Rozana tu datang suruh pulangkan. Rupa-rupanya ada jari manis yang tak lagi diselesaikan. Lalu mak bapak si Angah ni pun cepat-cepatlah bawa jari tu pergi ke masjid. Dan pihak masjid dah menyusahkan pula. Pihak masjid terpaksa gali balik kubur si Rozana ni untuk sempurnakan jenazah dia, untuk biar jenazah tu tak adalah bercerai anggota badan dia. Allahu Akbar. Dan sejak kejadian tu, malang sekali Angah dikatakan terus jatuh sakit. Nasib baik tak mati. Cumanya Angah selepas daripada kematian isteri dia, selepas daripada kejadian tu, Angah ni dah tak betul dah. Angah ni kadang-kadang cakap sorang-sorang, ada masa tergelak, ada masa menangis. Orang cakap dah memang gila lah, duduk Tanjung Rambutan je lah orang cakap kan. Dah memang tak betul dah. Tetapi itulah yang dialami oleh Angah sewaktu kematian isteri dia si Rozana ni. Kemungkinan dia tak redha. Allahu Akbar. Yelah, macam mana nak redha kan? Angah ni pun lepas Kak Ram cek, solat pun entah ke mana, baca Quran entah ke mana. Manalah nak dapat hidayah daripada Allah tu kan? Nak pertolongan Allah ni, kita kena tolong diri kita dulu. Geram lah. Dah lah tu, habis dah ceritanya pun. Kak Ram pun dah penat dah ni. Okey, jom kita outro. Jadi itulah saja kisah untuk malam ni yang Kak Ram nak ceritakan dengan korang berkenaan Angah dan juga isteri dia si Rozana ni. Na'udzubillah. Kak Ram tak boleh terima lah sampai potong-potong jari bagai kan. Allahu Akbar. Angah tu sampai gila. Kau tak boleh terima kenyataan kita ni ada agama. Kena redha bila arwah isteri kita dah pergi ke, suami dah pergi ke, kita yang hidup ni kena teruskan hidup. Tak payahlah nak pergi potong jari lah, potong kaki lah, apa semua kan. Nak buat kenangan buat apa? Tak pasal-pasal kau satu rumah kena ganggu sampai ke Angah tu disebabkan perbuatan dia. Apa balasan Tuhan? Terus gila kau. So Kak Ram harap korang semua geng puaka dapatlah pengajaran daripada kisah yang Kak Ram ni sampaikan. Dan Kak Ram nak minta maaf lah. Siapa suruh minta Kak Ram kan? Cakap pun merapu, cakap pun banyak kan. Redha je lah. Kak Ram harap yang penting korang terhibur. Tak payahlah nak seram sangat. Channel ni pun tak tahulah seram ke kelakar ke. Kak Ram pun dah tak tahu dah. So Kak Ram dah muncul ni, jangan minta lagi Kak Ram. Kak Ram akan muncul balik hujung tahun. Hujung tahun baru Kak Ram muncul. Tahun ni Kak Ram dah aim dah nak jual tudung banyak-banyak kan. Tak boleh lah nak selalu muncul. Kita ni level diva. Okey lah. So itu sajalah. Korang jaga diri. Dan kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Ada yang rindu Kak Ram. Tengok muka Kak Ram ni.